Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar kamu semua? Hari ini saya Alhamdulillah baik bagi membuka bicara untuk topik kita pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum tu mari kita membaca doa untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya keimanan. Jadi, bagaimanakah pendekatan yang digunakan dalam usaha dakwah baginda? Bagaimana pula kita boleh mencontohi cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insya-Allah topik kita pada hari ini dapat menjawab persoalan tersebut, yakni pelajaran 7 bidang Al-Quran, tajuk kesantunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum bil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah keampunan bagi mereka dan bermusyaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepada. Surah Ali Imran ayat 159. Daripada ayat yang saya bacakan tadi, iaitu surah Ali Imran ayat 159. Dengar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, maka Rasulullah SAW telah bersikap lemah lembut ketika berdakwah. Sekiranya Rasulullah bersikap kasar dan berhati keras, maka tentulah dakwah Rasulullah SAW tidak akan diterima dan ramai yang akan menjauhi daripada Rasulullah. Dan dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menyarankan kepada Rasulullah SAW agar memaafkan orang lain, memohon keampunan bagi mereka dan bermesyuarat dalam segala urusan. Selain itu, jika telah berazam, iaitu mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Nah, baik. Antara tuntutan mencontohi dakwah Rasulullah SAW adalah yang pertamanya pemaaf, yang keduanya memohon keampunan untuk orang lain, yang ketiganya mesyuarat, yang keempat berazam, dan yang kelima bertawakal. Jadi 5 sifat-sifat tersebut ada pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pelajar juga perlu mengambil iktibar dan mencontohi sifat-sifat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Antara sifat dakwah yang boleh kita jadikan contoh dan ikutan adalah bersifat lemah lembut. Baginda Rasulullah SAW bersifat lemah lembut dalam pertuturan, pergaulan dan tindakan. Dengan sifat mulia inilah yang menyebabkan ramai orang kafir tertarik kepada Islam. Maka dengan itu, sebagai seorang pelajar hendaklah dalam keadaan yang tertib, bersopan santun dalam setiap perlakuan, tambah-tambahan ketika menuntut ilmu, agar ilmu yang dipelajari ini mudah dihadam dan meresap terus ke dalam ingatan dan hati. Selain itu, Rasulullah SAW selalu bermesyuarat dengan para sahabat baginda ketika membuat keputusan penting yang mana tidak ada ketetapannya daripada Al-Quran. Matlamat bermesyuarat ni ialah supaya keputusan yang diambil adalah yang terbaik dan dapat memberi kepuasan kepada semua pihak. Maka dengan itu dapatlah kita kaitkan, dapatlah kita relate dengan tindakan kita sebagai seorang pelajar, iaitu mengulang kaji. Dengan melakukan ulang kaji yang kerap dapat merealisasikan matlamat kita sebagai pelajar dan dapat memenuhi kehendak ibu bapa dan guru, iaitu apa? Iaitu menjadi pelajar dan insan yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Sifat dakwah Rasulullah SAW yang dapat pelajar-pelajar contohi yang terakhir adalah bertawakal dalam pelaksanaan. Dalam peristiwa peperangan Badar, pasukan Rasulullah SAW dan para sahabat baginda kekurangan tentera dan juga senjata. Jika dibandingkan dengan tentera musyrikin pada ketika itu, adalah 3 kali ganda lebih ramai tenteranya yang lengkap bersenjata. Dipendekkan cerita, Rasulullah SAW dan para sahabat baginda bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berserah, tetapi perang tetap perang melawan musuh-musuh Islam. Akhirnya tentera muslimin berjaya menewaskan tentera musyrikin. Maka sebagai pelajar perlulah berusaha gigih walaupun susah, jenuh dalam menuntut ilmu ni, dan akhir sekali hendaklah bertawakal kepada Allah SWT ketika mana? Ketika menduduki peperiksaan. Man jada wajada, sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya. InsyaAllah dengan izinnya pasti kita akan memperolehi kejayaan. Di akhir pengajian kita pada hari ini, dapatlah kita mengambil pengajaran yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 159. Antaranya, yang pertama, umat Islam wajib berdakwah mengikut kemampuan masing-masing agar dakwah Islam tersebar dengan luas. Yang keduanya, kita hendaklah mencontohi dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita hendaklah bermesyuarat jika menghadapi sebarang masalah. Yang keempat, pendakwah hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap kekal dan tabah di jalan dakwah. Akhir kalam dari saya, tetapkanlah hati kamu untuk menimba ilmu selagi bernyawa. Selamat beramal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.